Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke laman Encik CK. Terima kasih kepada pelajar dan semua yang sudah melihat video saya minggu lepas dan menyiapkan tugasan yang saya berikan. So, hari ini kita akan membincangkan bidang yang baru, iaitu bidang seni halus. Tajuk 2, seni lukisan. Kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 14, seni lukisan. Baik, kita tengok dahulu apakah yang dimaksudkan seni halus. Okay, bidang seni halus. Seni halus ialah aktiviti untuk meluahkan perasaan ataupun idea melalui penghasilan karya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi. Kalau kita tengok penghasilan karya 2 dimensi ataupun 3 dimensi, dia menekankan nilai estetik, iaitu dia cuba nak menonjolkan nilai-nilai kecantikan yang ada pada karya tersebut lah. Okay, so itu seni halus. Kalau kita tengok balik pada tingkatan 1, kamu pun sudah belajar sedikit sebanyak berkaitan dengan seni halus dalam tajuk sejarah dan apresiasi seni visual. Kita pergi kepada tajuk yang kedua, seni lukisan. Kalau kita tengok pengenalan seni lukisan, lukisan adalah salah satu kemahiran yang selari ataupun sama dengan menulis dan membaca ataupun bercakap. Okay. Kalau kita tengok antara bercakap, menulis, melukis adalah kemahiran yang pertama dikuasai oleh seseorang manusia. Jadi kalau kita ada adik-adik kat rumah, okay, kita boleh tengok mana yang mereka buat dulu. Menulis dulu ke, membaca dahulu ke, bercakap dahulu ke, ataupun melukis dahulu. Okay. So itu yang cuba disampaikan. Lukisan ini sebenarnya melukis ini sebenarnya dia lahir secara semula jadi daripada kita kecil lagi. Okay. Kita tengok dulu standard kandungan. Kalau kat dalam buku teks surat 15, okay, dia ada bagi 4 standard kandungan. Tapi hari ini kita akan membincangkan standard kandungan yang pertama, iaitu di mana di akhir video ini saya berharap pelajar-pelajar dapat memahami konsep seni lukisan dalam bidang seni halus. Kita tahu apa itu pengenalan lukisan, boleh tahu sedikit sejarah lukisan, boleh mengenali beberapa orang tokoh yang terlibat dalam seni lukisan di Malaysia. Kita pergi kepada persepsi seni, iaitu definisi lukisan. Apakah yang dimaksudkan dengan lukisan? Kalau kita tengok, pelajar, bila kita tunjukkan karya-karya, hasil-hasil karya yang dihasilkan oleh pelukis, tunjuklah apa saja karya. Bila kita tanya, okay, ini apa? Kebanyakan pelajar akan jawab semuanya lukisan. Okay? Kebanyakannya semua akan jawab lukisan. Dia sebenarnya ada perbezaan antara lukisan, cetakan. Tetapi bila pelajar tengok, dia tak ada ilmu, dia tak boleh bezakan. So, cara mudah dia sebut semuanya lukisan. Sebenarnya lukisan dia mempunyai maksudnya yang tersendiri, sangat mudah. Okay, apa itu lukisan? Kalau dari segi bahasanya, bahasa seninya, lukisan merupakan satu teknik menggambar atau hasil kerja seni yang menggunakan media kering atau warna yang minimum. Okay, media kering ini digambarkan di atas permukaan 2 dimensi seperti kertas, kita ada cardboard, plastik dan macam-macam lagi. Okay, so dekat sini macam mana kita nak tentukan sesebuah karya itu lukisan? Dia ada 3. Dia ada 3 point yang kamu boleh senaraikan sebelum kamu boleh cakap itu lukisan. Okay, nombor 1, ia mestilah hasil luahan idea. Okay, idea itu datang daripada mana? 2 cara. 1, kamu lihat guna mata kamu sendiri. Okay, kamu tengok sesuatu, kamu buat balik benda yang kamu tengok. Okay, nombor 2, imajinasi. Imajinasi maksudnya objek itu tidak berada di depan kamu, tapi kamu gambarkan di dalam otak kamu. Kemudian kamu lukis balik, kamu terjemahkan balik apa yang ada dalam otak kamu ke atas permukaan. So, kamu ada 2 cara untuk melakukan proses menggambar. Sama ada melihat ataupun
berimajinasi. Baik. Okey, nombor 1 kita perlu ada proses menggambar. Okey, kemudian nombor 2 media kering. Okey, apa itu media kering? Bila kamu boleh faham apa itu media kering, kamu akan dapat tentukan apakah alat yang patut kamu gunakan untuk melakukan lukisan. Okey. Media kering adalah alat yang kamu guna tidak perlu campur dengan bahan-bahan lain. Contohnya kamu pakai pensel. Adakah kamu perlu celup air ataupun minyak untuk menggunakan pensel tu? Tak, kita boleh terus direct guna. Okay, itu maksud media kering. Kita tak perlukan bahan sampingan untuk menggunakan alat tersebut. Okay, kita ada beberapa alat seperti pensel. Okay. Bila saya sebut pensel, kamu kena cakap, kamu kena fikir bukan pensel mechanical yang tekan. Itu bukan yang saya maksudkan. Bila saya sebut pensel itu adalah pensel yang kayu tu. Okay, saya ada sertakan gambar. Kamu boleh tengok gambar tersebut. Okay, kita ada banyak jenis pensel. Okay, bukan brand kita ada banyak kategori pensel. Yang biasa kamu guna 2B. Okay, kita ada 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B paling besar. Okay, kemudian di bawah pada 2B kita ada B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H dan 6H. So apa beza antara B, H, F, HB? Okay, di ujung pensel dia ada yang warna hitam tu kan, mata dia tu kan. Okay, itu kita panggil graphite ataupun carbon. Okay, semakin contohnya B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, semakin tinggi nilai B dia, bermaksud karbon tu dia semakin lembut. Bila semakin lembut, bila kamu guna, dia akan jadi lebih mudah hitam. Tak perlu tekan kuat-kuat, dia dah jadi hitam. Itu kalau B. Kalau dia pergi makin bawah, HB, F, H, 2H, 3H, 6H, H menunjukkan karbon dia, graphite dia keras. Bila keras, kita tekan kuat pun hitam dia akan jadi sikit. Okay, so itu perbezaan antara B dengan HB. Kekerasan graphite ataupun mata dia yang warna hitam. Okay, itu pensel. Okay, saya ada sertakan beberapa hasil karya lukisan menggunakan pensel, kamu boleh tengok. Baik. Kemudian kita pergi kepada alat yang kedua. Kita ada cakul ataupun arang. Arang tahu arang? Arang yang buat barbecue tu kan, nak bakar-bakar ayam tu kan, arang tu. Tapi bukanlah pakai arang besar tu, melukis budak lah. Okay. Dia arang dia ada, kalau untuk melukis ni dia ada biasanya ada dua lah. Kita mudah nak tengok nombor 1. Okay, yang nombor 1 dia macam pensel ni. Dia dah buat macam pensel. Dia hanya boleh guna dekat hujung saja macam pensel. Okay. Nombor 2 dia macam yang ini. Dia bentuk dia masih lagi mentah, tetapi dia dah okey jadi bagi kecil macam pensel. Tetapi kamu boleh guna keseluruhan batang pensel, batang arang tersebut. Okay, kalau kamu tengok perbezaan antara gambar ni, kamu boleh nampak okay, apa beza arang dengan pensel. Okay, arang ini macam kita tahu dia hitam. Hitam dia lagi pekat daripada pensel, lagi gelap daripada pensel. Okay, kemudian kalau kita guna arang untuk melukis, dia lebih mudah untuk kotor. Okay, so biasanya siapa yang guna arang dia akan lebih berhati-hati lah. Dia lebih cermat lah orang kata. Okay, so itu arang. Saya pun ada sertakan sekali gambar-gambar lukisan arang, kamu boleh tengok. Kemudian kita pergi kepada crayon. Okay, crayon mesti kamu tahu, kamu dah pernah guna daripada kecil lagi. Okay, crayon sifat dia berminyak. Ini gambar pun saya dah beritahu, bagi kamu tengok, kamu dah tahu crayon, saya tak perlu terangkan. Okay, kemudian kita ada pastel ataupun pastel. Okay, pastel dia ada dua jenis. Satu, oil pastel, minyak. Nombor 2, soft pastel, debu. Okay, bentuk dia still lagi macam ni. Okay, oil pastel, bentuk dia agak-agak sama,
Cuma kalau kita guna yang oil, dia jadi macam, dia seakan-akan krayon, dia berminyak, kesan dia akan jadi nampak macam licin, berkilat sikit kita punya permukaan hasil karya kita. Tetapi kalau soft pastel, dia bila kita guna, dia akan jadi macam berdebu. Senang cerita, soft pastel ni dia macam kapur. Sifat dia kapur, dia berdebu. Dan bila kita guna, kalau oil tadi dia berminyak, kalau soft ni dia macam kabur-kabur, macam kabur sikit nampak. Itu soft pastel. Okey. Kemudian kita ada pensel warna. Pensel warna kamu tahu. Okey, kita ada banyak jenis pensel warna. Kemudian pensel warna pula ada yang banyak jenis, ada yang 6 batang, ada yang 12, ada yang 24, 32. Okey, banyak macam-macam color lah. Okey, tapi macam saya beritahu tadi, dalam definisi lukisan, bila nak menghasilkan lukisan pensel warna, okey, lukisan penggunaan warna di dalam lukisan sangat minimum. Boleh guna, bukan cakap tak boleh guna, tapi kita guna secara yang minimum lah, sedikit yang boleh lah. Okey. Baik, tapi kamu kena ingat sekarang dia dah ada pensel warna yang boleh disapu air. Okey, yang boleh disapu air. So bila pensel warna, kamu warna, kemudian kamu ambil berus, kamu sapukan air, itu bukan lagi lukisan, sebab dia sudah pun mengguna bahan lain. Dia sudah ada bahan tambahan air. So itu sudah bukan lukisan lah. Kalau nak pakai pensel warna, cukup sekadar pensel warna, jangan letak air. Baik, itu pensel warna. Dan yang terakhir, kita ada ink ataupun dawat. Cikgu, ink tu bukan air je. Macam mana? Kering. Air kan basah. Sama juga. Kalau saya cakap pen ni kering basah, semua jawab basah. Kalau saya highlight basah ke kering, semua jawab basah. Pasal apa? Sebab dalam ni ada ink, cikgu. Okey, tapi macam kamu fikir balik, macam saya cakap tadi, definisi tadi, penggunaan alat yang kita tak perlukan bahan lain. Kalau kita guna marker, perlu celup air ke untuk guna? Tak payah, kita boleh direct guna. That's why kita kategorikan dia sebagai kering. Sama juga dawat. Okey, dawat, kamu tengok dalam bekas, ada gambar bekas ni kan. Okey, dawat, cara guna dia dua, sama ada kamu guna berus ataupun kamu guna pen yang boleh sedut dawat lah, ataupun kita boleh refill dawat lah. Okey, kemudian kita pergi pada poin yang nombor 3, poin nombor 1, saya ulang sekali lagi. Poin nombor 1, kita perlu ada proses menggambar. Nombor 2, kita perlukan media kering, alat media kering. Kemudian yang ketiga, kita perlukan permukaan 2 dimensi. Okey, kita ambil lah. Okey, saya bagi contoh ke kamu. Okey, kamu dah ada idea, ataupun kamu dah nampak, okey, saya nak lukis kursi ni, ataupun saya nak lukis laptop ni. Okey, kemudian saya kena ada alat. Nombor 2, saya mesti ada alat yang kering. Saya ambil pensel. Idea dah ada, alat dah ada. Okey, sekarang saya lukis atas udara macam ni. Saya lukis laptop 4 segi. Okey, siap. Nampak tak? Tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab kita tak ada permukaan. So kita perlukan syarat yang ketiga, iaitu permukaan 2 dimensi. Permukaan 2 dimensi ni macam mana? Permukaan yang rata, yang hanya boleh tengok depan saja. Baik. Okey, kalau contoh kotak. Okey, kalau kita ambil kotak. Kotak ni kita boleh tengok depan, atas, kiri, kanan, bawah, sekeliling lah. Ini yang kita masukkan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi bermaksud kamu hanya boleh tengok di bahagian hadapan sahaja. So permukaan ada banyak jenis. Antaranya, contohnya, kita ada yang biasa kita guna, kertas. Kamu kenal kertas. Okey, saya tunjuk contoh lah ni, kertas. Kamu tengok. Okey, ada kertas, semua orang tahu kertas. Kita ada cardboard. Cardboard tu kertas yang tebal lah, macam kotak tu. Okey, kita ada canvas. Canvas ni kain, sejenis kain. Okey, yang digunakan biasanya canvas ni, kalau siapa guna canvas biasanya untuk buat cat minyak. Tetapi dalam bentuk tab pun tulis, tak apa, tak ada masalah, boleh guna, tak ada masalah. Okey, kemudian kita ada plastik, kita ada papan, kita ada dinding. Sebenarnya cerita apa sahaja permukaan yang kamu boleh
tinggalkan kesan. Kulit boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kamu boleh lukis kat sini, boleh lukis kat tangan, boleh lukis kat baju, boleh. So ini semua permukaan. Selagi mana macam angin tadi saya lukis, ada tak kesan? Tak ada kesan. Sebab angin ni dia tak ada permukaan. Alright. So itu definisi lukisan. Kita pergi sedikit mengenai sejarah perkembangan lukisan di Malaysia. Kalau kita tengok dalam buku teks, dia ada bagi 3. Dia ada bagi 3 tempat. Sejarah lukisan gua tempatan. Kalau kita tengok, macam saya bagi tahu di bahagian pengenalan tadi, lukisan adalah kemahiran asas, kemahiran yang lahir secara semula jadi daripada kita kecil. Kita sekarang, kita ada bahasa. Saya boleh cakap dengan kamu faham sebab apa kamu faham bahasa saya. Kalau orang zaman dahulu, dia tiada bahasa. Orang zaman gua lah, dia tiada bahasa. Ataupun maybe dia ada bahasa, tetapi ada certain benda yang dia nak bagi tahu tapi dia tak boleh nak sampaikan melalui lisan. So mereka terpaksa lukis. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia bagi tiga tempat yang di Malaysia. Nombor 1, di Gua Tambun Perak, di negeri Perak. Di Gua Tambun Perak ada banyak lukisan yang dilukis pada dinding-dinding gua. Dilukis kalau ikut ini bukan kalau kita pergi dah cikgu ni budak-budak ni main lukis ni cikgu. Kalau kita lah. Tetapi benda ini sudah disahkan oleh pakar arkeologi. Maksudnya orang yang kaji lah. Dia ambil sampel batu tu, dia masuk lab, dia masuk mama, dia kaji. Berapa ribu tahun kesan yang dia gunakan. Bila dia detect, dan hasil kesan tu kalau tengok di sini lebih kurang 3 hingga 4 ribu tahun yang lepas. So kalau dekat dinding Gua Tambun Perak, dia ada lebih kurang 600 lebih lah jenis lukisan. Dia tak adalah susun elok-elok. Dia berceramuk sikit lah. Kalau kamu tengok gambar yang saya bagi tu, kalau kita perhatikan gambar yang dilukis biasanya berkaitan dengan ada gambar binatang. Tapir, kalau saya tengok tu macam tapir, saya tengok tu macam tapir, kamu tengok saya tak tahu macam mana. Macam zirafah pun ada. Gambar manusia pun ada. Tapi kalau kamu tengok lukisan ini, dia bukan guna pensel, dia bukan guna krayon, dia bukan guna pastel. Dia guna alat-alat yang ada pada waktu itu. Antaranya yang kalau dia tulis sini hematif, sejenis alat lah, macam arang, macam kapur, macam batu. Kemudian kita pergi pada gua yang kedua, Gua Kain Hitam Niah di Sarawak. Tadi di Perak, ni di Sarawak. Di Sarawak terdapat lukisan yang panjang dia 200 meter. Fikir sendirilah 200 meter tu panjang mana. Lukisan tu tak adalah satu lukisan 200 meter. Dia bersambung satu lah, kamu boleh tengok gambar lah. Lukisan ini dikatakan dilukis oleh masyarakat primitif di Sarawak. Yang mana lukisan ini kalau kita tengok kebanyakannya ada gambar manusia, ada gambar perahu, kapal yang tengah berlayar di tengah lautan. Ada juga gambar aktiviti kehidupan seharian mereka lah. Kemudian kita pergi pada gua yang ketiga, iaitu Gua Merapuh Pahang. Kalau nak pergi gua ni, dia tak jauh sangat daripada jalan besar, lebih kurang dalam 200 meter je. Boleh masuk dengan kereta sampai ke dalam bukit tu. Di dalam gua ni kalau kita tengok, dia berbeza sedikit dengan lukisan daripada Gua Niah dengan Gua Kain Hitam dengan Gua Bukit Tambun. Di mana Gua di Merapuh ini lukisan dia agak simple. Banyak lukisan yang ada dekat sini menunjukkan bentuk badan manusia, ataupun kita kata orang lady lah. Orang lady. Ada banyak aktiviti yang menggambarkan aktiviti manusia, orang tu tengah buat benda tu. Ada juga gambar macam bulan.
ada gambar macam tu macam sit up pun ada tu, ada gambar macam naik gajah pun ada. Kamu boleh tengok. So itu sedikit sejarah tentang lukisan. Kemudian kita pergi kepada bahagian ketiga, iaitu tokoh yang terkenal di dalam bidang lukisan. Jadi kita tengok 5 tokoh yang diberi dalam buku teks. Ini gambar dia, Abdullah Arif. Tengok balik sejarah apresiasi seni visual kita satu nafas. Abdullah Arif adalah antara pengasas yang terkenal di Malaysia lah. Kalau kita tengok karya-karya Abdullah Arif, biasanya kebanyakannya adalah berkaitan dengan sebenarnya bukan lukisan, cat air. Dia banyak menggunakan watercolor. Tetapi ada juga karya-karya dia yang menggunakan lukisan lah, media kering. Baik, kalau kita tengok kat sini, dia ada contohnya The Long Arm Nippon 1942. Sebelum Deka lah. Kita dapat juga lukisan Abdullah Arif ni juga digunakan sebagai dimasukkan ke dalam buku teks sekolah-sekolah pada tanah Melayu lah. Pada masa tu tanah Melayu lagi lah, belum Malaysia lagi, masa tu tanah Melayu. Lukisan dia dimasukkan dalam buku teks sebagai rujukan. Saya ada sertakan gambar-gambar yang boleh tengok. Kalau kamu tengok gambar-gambar ini berkaitan dengan zaman penjajahan dahulu lah. Sekejap lagi saya beritahu sikit lagi. Kemudian kita pergi yang kedua, iaitu Saidin Yahya. Gambar pun ada Saidin Yahya. Tengok gambar dia. Saidin Yahya adalah antara pelukis komik dan ilustrator yang terkenal di Malaysia. Dia memang fokus dia adalah kepada komik. Komik tu bila saya sebut komik, kamu jangan fikir pula komik kamu tu je One Piece. Bukan komik jenis tu. Komik dia style lama sikit. Lukisan dia, tema dia, lukisan dia berpegang kepada budaya Melayu. Nilai-nilai Melayu dia diterapkan masuk dalam lukisan dia. Kalau kamu tengok lukisan-lukisan, contoh yang saya bagi, pakaian, dari segi pakaian kamu tengok pakaian orang-orang Melayu. Aktiviti yang dilakukan pula adalah aktiviti orang Melayu, sebab batu itu tanah Melayu. Kemudian antara contoh-contoh karya dia adalah Puteri Langkawi, yang mana Puteri Langkawi dimasukkan di dalam majalah Guru pada tahun 1954 hingga 1956. Tajuk komik dia tu Puteri Langkawi. Dalam karya dia, kalau kita tengok Abdullah Arif tadi, karya-karya yang dia buat, lukisan-lukisan dia buat lebih kepada dia nak mengkritik ataupun dia nak kutuk lah, dia nak kutuk, bahasa mudah kutuk lah, dia nak kutuk penjajah. Tapi berbeza dengan Saidin dia lebih kepada pendidikan. Dia nak terapkan nilai-nilai budaya masyarakat di dalam orang yang baca. Itu Saidin Yahya. Kita pergi yang ketiga, Muhammad Hussein Enas. Lukisan dia lebih kepada potret. Potret kamu tahu, gambar potret lah, gambar manusia lah, gambar manusia. Kalau kita tengok Muhammad Hussein Enas ni, dia banyak memaparkan wajah-wajah, wajah-wajah yang mana wajah-wajah itu membawa mesej ataupun budaya pada masyarakat tersebut. Pada waktu itulah masyarakat Melayu lah maksudnya. Dari segi wajah dia, kalau kita tengok lukisan dia buat, boleh nampak itu memang orang Melayu. Dari segi pakaian dia, yes, itu pakaian orang Melayu zaman dahulu. Kalau kita tengok tadi, Abdullah Arif dengan Saidin Yahya, dia banyak menggunakan alat yang dia gunakan biasanya dakwat. Tapi kalau Muhammad Hussein Enas, alat yang biasa dia gunakan adalah pastel. Kalau kita tengok, sebab itu banyak hasil karya dia ni berwarna, sebab dia banyak guna pastel. Sebab melalui pastel dia dapat menunjukkan emosi, perasaan yang dia nak sampaikan tu. Muhammad Hussein Enas ni juga dikenali sebagai bapa potret Malaysia. Dia ni memang bapa potret ni, maksudnya dia ni memang king lah. Lukis potret manusia, dia memang king lah. Dia memang pandai hebat lah. Dia juga dikelar sebagai pelukis potret diraja. Kalau raja-raja nak suruh lukis gambar raja, panggil dia akan dipanggil lah. Kemudian dia juga banyak melukis situasi ataupun potret-potret
masyarakat pribumi Sabah dan Sarawak. Okay, kita pergi yang keempat iaitu Zulkifli Buyung. Okay, Zulkifli Buyung sama juga dengan Hussein Anas tadi. Dia banyak menggunakan pastel. Okay, dia banyak menggunakan pastel, soft pastel. Okay, dia mendapat bimbingan, dia belajar daripada Patrick Ng Kah Ong. Okay, seorang pelukis yang terkenal lah. Okay, kalau kita tengok dalam tajuk yang kamu belajar masa satu, Zulkifli Buyung adalah antara salah satu ahli di dalam Wednesday Art Group. Tengok balik pada buku teks tingkatan 1 tu, buku nota kamu tu. Okay. Zulkifli Buyung, kalau Hussein Anas tadi dia suka lukis gambar manusia, potret manusia, Zulkifli Buyung suka lukis alam kanak-kanak. Dia suka tengok budak-budak tengah main, dia lukis. Dia suka tengok budak tengah berlari, dia lukis. Dia suka menggambarkan perasaan seronoknya kanak-kanak zaman kanak-kanak. Okay, kalau kita tengok memang banyak kanak-kanak tengok kalau gambar-gambar dia, budak tengah main dalam kelambu, budak tengah main kuli pun ada, budak pakai baju sekolah. So dia lebih kepada kanak-kanak. Okay, itu Zulkifli Buyung. Okay. Zulkifli Buyung juga banyak memenangi anugerah seawal usia 16 tahun. 16 tahun ni kalau law ni tingkatan 3. Tingkatan 4. Tingkatan 4 tu dia menang banyak anugerah. Kita tingkatan 4 dia buat apa? Dia termenung gitu. Kita pergi yang terakhir iaitu Datuk Lat. Okay, ataupun nama sebenarnya Datuk Muhammad Nur Khalid. Tapi biasanya kalau kat Malaysia orang kata Lat. Datuk Lat memang famous lah, kebanyakan orang kenal lah. Antara lukisan yang paling dia terkenal lah sampai hari ni pun ada lagi adalah kalau kamu tengok, biasa kamu tengok cerita kartun Kampung Boy. Dia adalah pelukis Kampung Boy. Sekarang dah jadi animasi lah Kampung Boy. Okay. Lat ni dia menerbitkan lebih daripada 20 jilid kartun semenjak berusia 13 tahun. 13 tahun lah. Kalau kita tengok Zulkifli Buyung, Hussein Anas, Saidul Yahya, dan Abdul Arif. Macam Saidul Yahya, dia lebih kepada budaya masyarakat. Kalau Hussein Anas, dia nak menunjukkan kecantikan budaya itu. Kalau Zulkifli Buyung, dia nak menggambarkan kanak-kanak, keseronokan kanak-kanak. Macam Lat ni, dia seakan-akan sama dengan perangai dia, lebih kurang sama dengan Abdul Arif. Yang mana kalau kita tengok dalam kutip, dia kata Lat ni, okay, dia suka menggambarkan suasana sosial masyarakat dan politik secara satira. Satira ni apa? Okay, satira ni maksudnya dia suka kias, dia suka kritik, dia suka kata lah bahasa mudah, dia suka kata kat orang lah, bukanlah semua orang. Dia suka kias kepada, dia suka kata kepada ahli politik atau pemimpin pada waktu itulah. Kalau kita tengok gambar-gambar ni, gambar-gambar lukisan yang banyak dia buat, kamu boleh tengok siapa yang biasa dia kritik. Okay, pemimpin. Kalau kita tengok pada waktu ini, dah selepas merdeka. Okay, pada zaman ini, pada tahun contohnya 1979 ini kita dah merdeka. Okay, dan dia membesar pada zaman lebih kurang Dr. Seri Mahathir lah. Okay, so dia banyak mengkritik Tun pada waktu itu melalui lukisan-lukisan dia. Kalau kamu tengok lukisan, kebanyakannya ada banyak gambar Tun Mahathir. Okay, sebab waktu itu dia mengkritik Tun Mahathir. Kalau berbeza pula dengan Abdul Arif. Kalau kamu tengok balik Abdul Arif, dia mengkritik juga. Tapi pada waktu Abdul Arif ini, dia sebelum merdeka. So dia bukan kritik pemimpin negara, dia kritik pemimpin penjajah lah. Okay, kalau kamu tengok The Long Arm Nippon, The Long Arm Nippon ni dia menggambarkan tangan Jepun yang memegang orang putih lah, Western. Maksudnya pada waktu itu Jepun sangat kuat. Western pun, Mat Saleh pun tak boleh lawan Jepun. Dia pun kontrol. Okay, kalau kita tengok lagi gambar lain, saya cerita sedikit lah apa yang dia kritik. Okay, contohnya No Way Escape. Okay, No Way Escape ni, kalau kita tengok situ, itu gambar Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ni bekas presiden Amerika Syarikat kot.
kalau tak silap saya lah. Okey, dia lukis gambar tu, dia nak kritik, dia nak cakap kalau Abraham Lincoln ni memang kalau tak silap saya orang Amerika memang sangat respect lah dia. Dia memang respect lah. Dia ni kira antara orang yang membangunkan Amerika. So bila dia lukis gambar macam ni, Jepun dah Jepun, Itali, Jerman, okey, dah tunjuk senapang. Maksudnya USA yang kuat pun mereka boleh kontrol. So itu cara dia mengkritik. Kalau kita tengok gambar-gambar ni memang seronok lah. Kritikan yang dilakukan tu memang menunjukkan okay, kalau contohnya satu lagi heartbreaking ni kita tengok belah sana tu USA dengan dia punya sekutu. Sebelah sini kita ada Jepun, dia ada Jepun, Jerman dengan apa satu lagi tu, Itali ke apa. Dia kata dulu USA control, lah ni mereka dah control getah dunia. Alright, so ini cara mereka mengkritik. Baik, saya nak kalau kita tengok antara karya-karya mereka ni, dia berbeza dengan zaman sekarang. Okay, dia berbeza dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kita nak hasilkan lukisan, okay, kita nak hasilkan lukisan. Kenapa kita hasilkan lukisan? Untuk kita luahkan perasaan. Okay, kita nak menggambarkan perasaan kita. So kita biasanya lukis benda-benda yang kita lukis pemandangan. Okay, berbeza dengan zaman dahulu. Pelukis dahulu, mereka hidup di dalam negara yang dijajah ataupun negara yang baru nak membangun. Contohnya pada zaman Light lah. Okay, so mereka kebanyakan hasil karya mereka nak luahkan ketidakpuasan hati mereka ataupun masyarakat mereka terhadap penjajah atau pemimpin lah. So itu medium yang mereka gunakan. Kalau kita sekarang, macam mana kita nak luah suka hati, medium kita tarik dalam Facebook ke Instagram ke apa-apa sajalah. Itu medium kita zaman sekarang. Okay, so ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembangunan seni lukisan di tanah air. So itu sahaja tajuk kita di dalam bidang seni halus, tajuk 2 seni lukisan. Jadi saya nak pelajar cuba kamu lihat balik apa yang saya dah tunjuk di sini. Kemudian saya nak kamu salin balik di dalam buku nota. Kemudian saya akan sertakan kuis selepas ini. Baik, okay, itu saja untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan pada tajuk yang lain. Terima kasih dan jangan lupa teruskan jaga penjarakan anda. Kekal selamat. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.